Ustaz. Minta kamu biasakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, pada hari ini, iFix akan membuat live. So, hari ini kita ada tajuk yang agak menarik lah. So, hari ini kita akan fokus kepada condition yang kita panggil sebagai stroke. So, siapa yang sedang menonton, boleh share atau tag kawan-kawan kenalan untuk sama-sama kita lihat sedikit ilmu dan tonton mengenai macam mana stroke itu terjadi. Apa tanda-tanda awal stroke yang ramai yang tak tahu sebenarnya. Okey. So sebelum kita mulakan, minta tag dan share seramai yang boleh. So kita akan tunggu. Sebelum tu boleh dengar dengan jelas ke suara kita kat sini? Dengar. So kalau tak jelas boleh komen, dan kalau jelas minta sesiapa yang sedang menonton untuk komen di bawah. Okey, sebelum tu kalau ada sebarang persoalan mengenai stroke, boleh terus tanya kat bawah tu. So, kita akan cuba jawab dan kita akan cuba kongsikanlah sedikit sebanyak yang kami boleh tolong kongsikan. Okey. Okey. Syam, nak cakap apa? Okay, buat anda semua yang di rumah, kalau ada kenalan, jiran, saudara mara yang pernah mengalami stroke, boleh sama-sama tag kawan-kawan tu semua untuk sama-sama tonton live kita pada petang ni. Dan kalau ada persoalan, saya ulangi juga, boleh just drop komen je kat bawah dan kami akan cuba untuk bagi pencerahan dan perkongsian daripada kami. Okey, topik kita hari ni sangat menarik ya, iaitu tajuk stroke, dan stroke ni merupakan penyumbang, antara penyumbang yang boleh membawa kepada kematian. Stage penyakit yang ketiga tertinggi pada kalau kita tengok statistik di Malaysia lah. So ini semua penyakit stroke ni kita kena ambil peduli dan ambil tahu, jangan ambil ringan. So hari ni kami nak share beberapa info yang anda semua boleh ambil langkah berjaga-jaga, okey? Cuaca anda di rumah semua okey hari ni? Kita kat sini dinilai cuaca panas, terik. Okey, untuk anda semua kalau ada yang ingin buat aktiviti di luar dengan musim dan keadaan sekarang yang tidak mengizinkan ni, boleh kurangkan aktiviti di luar yang untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai orang ya. Okey, musim cuti sekolah ni kan. Okey, so start. Okey. Okey, jadinya sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut mengenai stroke, so masih belum terlambat untuk tag, share dan komen di bawah. Okey, so kita akan mulakan live kita pada hari ini. So saya Wani, terapis daripada iFix Physiotherapy, dan bersama saya pada hari ini adalah saudari Syam, Fazilah Syam. Okey, juga terapis di iFix Physiotherapy. So hari ini kita akan kongsi mengenai stroke dan tanda-tanda awal stroke. So apa itu stroke? Okey, stroke tu merupakan keadaan atau condition di mana terdapat penyempitan salur darah ataupun salur darah pecah di bahagian otak. Okey, stroke ni dia merupakan satu condition neurological, iaitu yang melibatkan saraf lah. Sebab tu dia berlakunya terjadinya di bahagian otak. Okey, Syam, betul? Okey. So, terdapat sebenarnya jenis-jenis stroke ni ada banyak. Yang utama adalah dua. Yang pertama adalah ischemic stroke dan yang kedua adalah hemorrhagic stroke. Okey, ischemic stroke ni merupakan stroke di mana terdapat
penyempitan pada saluran darah arteri yang ke bahagian otak kita lah. So adanya contohnya penyempitan saluran darah ni boleh terjadi disebabkan oleh ada darah beku yang tersumbat. Okey, contoh fat. Itu yang akan menyebabkan penyempitan saluran darah lah. So once ada penyempitan saluran darah, jadinya darah tak dapat nak disalurkan ke bahagian otak dengan lancar. So kat situ maksudnya oksigen tu tak dapat nak sampai ke bahagian otak. Okey, dan lama kelamaan ini akan menyebabkan bahagian otak yang terkesan tu akan kita panggil sebagai brain death. So bahagian otak tu akan matilah. Sel otak tu, tisu otak tu tak dapat oksigen, so dia akan mati. Okey, disebab tu akan ada simptom-simptomnya lumpuh, lemah. Okey, itu adalah ischemic stroke. Okey, yang kedua adalah hemorrhagic stroke. Okey, hemorrhagic stroke ni adalah kondisi di mana terdapat salur darah di bahagian otak yang pecah. Okey, berbeza dengan ischemic stroke tadi. Ischemic stroke adalah terdapat penyempitan ataupun blockage tersumbat. Tapi hemorrhagic stroke dia adalah salur darah dia tu pecah, burst. Okey, so dia akan terjadi sama jugalah, akan menyebabkan juga brain death pada bahagian otak yang terkesan. Okey, antara dua ni kebanyakan kes stroke terjadi disebabkan oleh ischemic stroke. So 87% kes stroke adalah daripada kes ischemic stroke, iaitu penyempitan salur darah. Okey, banyaklah faktor yang menyebabkan penyempitan salur darah. And then ada lagi satu jenis stroke, iaitu kita panggil sebagai TIA, transient ischemic stroke, iaitu stroke yang singkat dalam masa yang singkat. Okey, dia takkan terjadi dalam keadaan yang lama macam ischemic stroke dan hemorrhagic stroke. So TIA ni short form dia lah, dia maksudnya stroke tu berlaku dalam keadaan yang sekejap saja. Okey, itu saja. Okey, Syam, ada apa-apa nak tambah? Okey, jelas semua apa yang dibicarakan oleh saudari Halwani. So betul apa kata yang saudari Halwani tu cakap. So kita ada dua jenis stroke, ischemic dengan hemorrhagic. So di antara dua ni yang boleh membawa yang fatal punya result atau yang boleh tinggi peratusannya untuk membawa kepada kematian ialah hemorrhagic stroke, iaitu salur darah pecah pada bahagian otak lah. Sebabkan bila ada pendarahan di otak, kita menyebabkan kehilangan banyak darah, dan kalau semakin lagi banyak kehilangan darah pada kawasan otak, semakin banyak lagi kawasan terjejas kat situ, risiko untuk chances tu untuk kematian dan hidup ada lagi susah, tinggi berbanding dengan penyempitan tu lah ataupun ischemic stroke tu. Okey, berbalik kepada simptom, macam mana kita nak kenal pasti orang tu kena stroke ataupun tidak. So pertama kita panggil short form, kita panggil FAST, FAST. So kita boleh kenali sign dan simptom seorang kena stroke ni dengan perkataan ni, FAST. First, pertama, kita tengok pada muka. Tiba-tiba ataupun anda yang mengalami, first muka, face. Muka tu akan jatuh sebelah. Tiba-tiba anda akan rasa, tak rasa ataupun jatuh sebelah muka. Itu face satu. Muka jatuh. Okey, yang kedua, kita akan alami lemah pada bahagian tangan. Tangan akan rasa lemah. Arm weakness. Pergi kepada dua, tangan lemah ataupun kaki. So seterusnya kita akan pergi kepada S, speech. Kita punya percakapan kita, pertuturan kita akan tak lancar, tidak jelas, ataupun kita panggil dia slurred speech. Kita akan rasa kesukaran untuk bercakap. Itu simptom yang ketiga lah. Muka jatuh, tangan lemah, tak boleh nak angkat, and then susah nak cakap. Okay, FAS, fast. Dan ketiga, T. T ni maksudnya direct. So maksud time ni, time to call. Maksudnya bila dah anda dapat 3 sign dan simptom macam ni, muka jatuh, tangan tiba-tiba tak boleh nak angkat, rasa lemah sangat-sangat, and then sukar untuk pertuturan, time ni anda perlu dapatkan bantuan. Dapatkan panggilan ambulans ataupun saudara mara, anak yang terdekat untuk dapatkan bantuan. Okey, itu kalau kita pergi kepada secara general, simptom yang biasa orang dapat. Ada juga orang terus tak dapat simptom, tiba-tiba terus jatuh. Betul. Terus pengsan. Itu yang kebiasaan bila tunjukkan simptom macam ni, kemungkinan bahagian yang tercedera tu kawasan yang besar lah, sebab dia menyebabkan kita terus tidak collapse, terus tak kita panggil terlemah, lumpuh, terus tak rasa, terus tak sedar. Mungkin mengakibatkan kawasan yang lebih besar, dan seterusnya ada terus sampai koma. Ini pun, dan stroke ni boleh mengganggu bukan setakat pada usia pada warga emas, pada usia muda juga
orang-orang muda juga mungkin akan mengalami stroke juga. So kita ada beberapa lagi risiko-risiko yang mungkin boleh menghadapi stroke. Kalau kat situ kita boleh share dengan Saudara Harwani, apa kita lagi boleh sambung? Okay, so untuk faktor risiko jadinya stroke ni, kita ada 2 jenis, iaitu yang pertama faktor risiko yang tak boleh diubah suai. Okay, yang kedua adalah faktor risiko yang kita boleh ubah lah. So first, untuk faktor risiko yang kita tak boleh ubah suai ni ada 3. Okay, yang pertama faktor umur. Okay, so ada kajian mengatakan semakin kita meningkat usia, makin mudah untuk kita mendapat risiko stroke. Terutamanya apabila umur kita sudah 65 tahun ke atas. Okay. Yang kedua adalah jantina. Dan mengikut kajian di Malaysia berdasarkan KKM, okay, warga negara Malaysia jantina wanita lebih ramai yang menghidapi stroke berbanding jantina lelaki. Okey, yang ketiga adalah faktor keturunan. So faktor keturunan ni boleh terjadi disebabkan oleh penyakit-penyakit keturunan. Okey, contohnya seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, itu semua akan menyebabkan tingginya risiko untuk menghidapi stroke. Okey, yang kedua adalah faktor risiko yang boleh diubah suai. So faktor risiko yang boleh diubah suai tu macam tadilah saya cakap, tekanan darah tinggi. Okey, so daripada situ sebenarnya kita boleh kontrol, boleh ubah suai daripada segi cara pemakanan, lifestyle kita, macam mana kita nak kontrol tekanan darah. Okey. Yang kedua, merokok. Okey, merokok macam yang ramai tahu, merokok itu adalah penyumbang utama kepada banyak penyakit, bukan stroke sahaja. Okey. Yang ketiga, diabetes, masalah kencing manis. Okey, yang keempat, kolesterol tinggi. So bila kolesterol tinggi, dia akan menyempitkan saluran darah dalam badan kita. So kat situ akan menyebabkan saluran darah kita tak dapat mengalir dengan lebih lancar lah. So jadi oksigen pun susah nak sampai ke dalam otak dengan lebih lancar. Okey, itu antara faktor-faktor yang boleh diubah suai lah. So yang pentingnya macam mana kita nak cegah stroke ni, untuk faktor risiko yang boleh diubah suai ni adalah melalui pemakanan, lifestyle kita lah. Okey, so perubahan gaya hidup, kena aktif, lakukan senaman dan pemakanan harus dijaga. Okey, Syam, ada apa-apa lagi nak tambah? So rasa jelas berkenaan dengan kita punya risiko-risiko yang perlu diambil kira. So selain daripada kemungkinan 2 faktor tadi yang boleh diubah dan tak boleh diubah, dan satu lagi kemungkinan orang menghadapi stroke adalah sebabkan trauma juga boleh alami lah. Dan stres adalah penyumbang utama juga. Yes, trauma. Stres darah tinggi. Yes, stres darah tinggi. So untuk anda semua, kebanyakan orang pensakit pada usia muda adalah disebabkan stres. So untuk anda semua yang sedang bekerja ataupun stres daripada apa, kurangkan stres. Kalau rasa stres sebab kerja, cari benda-benda yang mengurangkan stres anda. Pergi bercuti sekejap ke, jangan terlampau ikutkan stres tu sebab ia akan memudaratkan kesihatan anda. Okey, jadi apa yang anda perlu ambil kalau saudara mara atau anda sendiri pernah mengalami stroke? Apa yang anda perlu lakukan? First, dapatkan rawatan dengan secepat yang mungkin. Okey, yang penting, yang utama. Jangan tangguh. Badan lemah sebelah masalah lain sebab angin, sebab apa, kita perlu tradisional kita perlu lakukan juga, itu ikhtiar kita, tapi daripada segi perubatan medikalnya, sainsnya, kita perlu dapatkan rawatan yang sebetulnya lah. Ya, betul. Okey, itu satu lagi kajian juga mendapati kajian juga mendapati kalau untuk pesakit stroke, 6 bulan pertama adalah langkah yang paling crucial, iaitu untuk dapatkan rawatan, maksudnya pemulihan yang sempurna, komprehensif. 6 bulan terawalnya adalah waktu yang sangat crucial. Kita kena pulun waktu ni sebab pemulihan. Jangka masa yang emas. Okey, 6 bulan pertama tu jangka masa yang emas untuk anda boleh optimumkan semula pergerakan yang asal. Okey, so sebab tu bila stroke ni jangan tangguh. Terus dapatkan rawatan, sebab makin cepat anda dapatkan rawatan, makin mudah untuk anda segera cepat untuk pulih lah. Okey, alright. Okey, jadi hari ni kita nak share berapa senaman ataupun pergerakan yang boleh anda lakukan kalau macam ada saudara mara atau kenalan yang mengalami stroke yang anda nampak, tengok ni boleh bantu ni. So hari ni kita akan share senaman ringkas ataupun pergerakan ringkas yang boleh anda lakukan kat rumah. Okey, jadi sama juga kalau ada apa-apa persoalan, jangan malu, jangan segan, just drop komen kat kita punya live hari ni. Kami akan cuba untuk membantu yang sebolehnya lah. So kalau tu kita akan proceed dengan kita punya senaman.
So hari ni kami nak perkenalkan kita punya ahli baru untuk iFit Fisioterapi. Okay, jeng jeng jeng. Okay, sini. Okay. Tara. Nampak muka tak? Nampak muka Mal? Okay. Okay, ini kita nak perkenalkan saudara Syahmi. Okay. Syahmi, cerita sikit lah apa-apa nak cerita. Perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Saya Syahmi Farhan, fisioterapi di iFit Center. Okay. So hari ni kita nak share. Okay, hari ini kami akan share untuk cara atau senaman ringkas untuk pesakit stroke. Okey. Okey, sila. Okey. Boleh tonton dan jangan lupa drop komen and share dekat kawan-kawan atau family. Okey. Okay, so So kita mulakan dengan bed mobility, iaitu bed mobility ni maksudnya pergerakan di atas katil lah. Okay. First, okay, minta Encik Syahmi, Terapi Syahmi untuk baring terlentang macam biasa. Okay, so kat sini saya akan tunjukkan dulu beberapa senaman yang kita boleh buat ketika di atas katil. Contohnya bila mereka yang baru menghidapi stroke ni, kalau nak berdiri pun agak susah, belum sampai tahap tu lagi. So kita akan mulakan pergerakan di atas katil dulu. So untuk senaman pertama kita panggil sebagai bridging. So bridging exercise ni lebih fokus untuk kuatkan balik otot bahagian belakang, punggung dan juga kaki kita lah. So sebabnya bila kita jalan, bila kita berdiri, banyak yang memegang otot kita, yang nak pegang badan kita ni adalah otot-otot belakang kita lah. Kalau otot belakang lemah, nak berdiri pun susah. Okay. So yang pertama, senaman dia mudah saja. Okay, minta Encik Syahmi bengkokkan lutut. Okay, kaki jangan terlalu rapat. Buka mengikut paras bahu, lebar bahu kita. So dalam keadaan ni, rapat lagi sikit Syahmi. Takkan lagi. Okay. So dalam keadaan macam ni, minta pesakit angkat punggung. Okay, angkat punggung sikit. Okey, angkat punggung dan dalam posisi ni perlu tahan selama 10 saat. Okey, turun. Okey, tapi ada sesetengah pesakit mereka tak dapat nak tahan sampai 10 saat. Okey. Dan keadaan kaki yang ada setengah pesakit tu bila dia stroke sebelah kiri, dia tak boleh nak kontrol kaki dia. Okey, yang kat sini keluarga main peranan untuk pegang kaki dia, lepas tu minta dia angkat punggung. Tahan 5 saat pun cukup. Tahan dulu 5 saat. Kalau okey baru proceed kepada tahan 10 saat. Okey, ini salah satu senaman yang mudah lah. Okey, yang kedua kita akan tunjuk cara macam mana nak ajar pesakit untuk mengiring. Ya, kebanyakannya mereka sukar untuk mengiring. So macam mana kita nak tunjuk cara yang mudah lah. Kat sini keluarga pun kalau pesakit tak mampu, keluarga perlu bantulah. Okey, so untuk mudahkan pesakit mengiring, contoh pesakit mengalami stroke pada bahagian kiri. So kat sini kita akan tunjukkan macam mana pesakit nak mengiring ke sebelah kanan. Ya, belah yang sihat. Okay, first tangan kiri stroke kan. So tangan kiri taruh dekat dada. Okay. So untuk bahagian kaki, bengkokkan. Okay, so tujuan ini adalah kita nak tolak badan kita masa dia mengiring. Okay. Kan? Betul? Okay. So, Encik Syahmi boleh tunjukkan tak cara untuk mengiring dengan tolak kaki ni? Okay. Macam nak demo tunjukkan family buat ke? Tahu. Okay. Tak apa kan? Okay. Okay. So, ni. okay. So in case macam patient macam pesakit tak boleh bergerak dengan sendiri, so perlukan bantuan daripada family member lah. So sama juga bila mengalami masalah stroke, banyakkan dia bergerak kepada yang belah sihat. Yang belah yang kena sebabkan stroke tu belah kanan, katakan belah kiri, so jangan banyakkan menimpa belah kiri lah. Kalau nak mau pusing, belah kepada yang sihat. So okey, katakan macam sekarang ni pesakit tak boleh bergerak sendiri. So cara yang anda boleh lakukan kat rumah ialah dengan satu, minta kaki dia suruh bengkok macam ni, kita tolong pegang. Satu lagi, tangan kita pegang dekat area bahu. Okay.
So kat tangan yang ni kita akan gerakkan. Yang ni tangan dia boleh gerak. Okey, so bagikan geraklah sikit. Okey. So, kita akan pusingkan dia perlahan-lahan. Okey. Okey, macam ni. Jelas? Okey, pusing. Minta dia tolak. Jangan terlampau bergantung kepada penjaga lah. So, by beransur-ansur tu minta suruh pesakit cuba untuk melakukan dengan sendirilah. So, kalau macam ni suruh minta pesakit. Okey, Syami ke tengah sikit. Lagi sana. Okey. So, kalau suruh pesakit buat sendiri, suruh kaki bengkok and then suruh dia push. Okey, move, gerak. Okey, bagi kaki tu tolak. Kalau kita tolong, kaki tangan pegang sini, tangan pegang sini and then tarik. Okey, itu mengiring. Okey, dan daripada posisi mengiring, kita nak bagi dia duduk. So, bila nak duduk, kita akan jatuhkan kaki dulu. Okey, suruh minta pesakit untuk jatuhkan kaki sendirilah. Okey, satu. Okey, kaki yang ni. Okey, pelan-pelan. Okey, minta tangan dia, satu tangan yang lemah ni untuk tolak. Tangan yang kuat kita gunakan siku untuk push lagi tangan kita untuk bangun. Badan kita untuk bangun. Okey, Syami, boleh buat sendiri dulu? Okey, cuba. 1, 2, 3. Push 1, 2, 3. Okey. Ini katakan pesakit boleh buat dengan sendiri. Okey. So, kalau pesakit tak boleh buat sendiri, so anda yang kat rumah boleh tolong. Okey, balik. So, macam tadi, kaki dia minta kita tolong jatuhkan lah. Okey. Kita sikit lagi. Okey. And then kita pegang dekat area bahu. Okey. 1, 2, 3. Okey. So bila anda pegang, anda akan pegang kat area bahu lah. Jangan kat area leher. Okey. 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 So pastikan kalau family anda yang mengalami stroke atau saudara mara yang anda jaga, anda sentiasa duduk pada bahagian yang lemah. Okey. Ya. Okey, dapat? Okey. Okey, okey. Okey, nak tambah sikit. Okey, minta Syami mengiring balik boleh? Ni antara perkara yang jangan dilakukan. Okey, especially untuk pesakit stroke lah. Okey, so macam tadi, okey, Syami baring macam biasa. Okey, contoh dia nak mengiring. Okey, betul lah macam tadi bengkok kaki. Okey, tapi pesakit lemah tak dapat nak pusing sendiri. Okey, anda jangan... Okey. Okey, ada setengah penjaga dia tak tahu macam mana cara teknik yang betul. So, kalau macam tu dia nak tarik, pegang sikit dia akan tarik tangan. Okey. Ni jangan tarik tangan dia. Sebabnya kalau anda tarik akan menyebabkan bahu mudah jatuh ataupun kita panggil sebagai dislocation, shoulder subluxation. Okey. Betul. Okey, betul lah tu. Okey. So sebab tu pentingnya kalau nak minta dia mengiring, okey, guna kaki baring balik. Okey. Guna tolak kaki sini, pegang belakang dia. Pegang full sini Jangan tarik bahu. Jangan tarik tangan. Okey, so akan menyebabkan lah subluxation of the shoulder. So normally bila okey, terima kasih Syami. Okey. Okey. Okey, so normally bila mereka yang mengalami stroke ni, kebiasaannya dalam selepas beberapa minggu, beberapa bulan dia akan mengalami shoulder subluxation ataupun itu normal lah, maksudnya bahu dia akan jatuh. Okey, daripada kanan kiri, contoh macam dia lemah belah kiri, so bahu kiri ni akan jatuh. Okey. So macam inilah antara salah satu yang kita boleh nampak, kanan kiri mesti tak sama level bahu dia. So macam mana senaman untuk kita elakkan daripada bahu semakin jatuh, ataupun di peringkat awal kita boleh elak dengan cara teknik ni untuk kurangkan bahu jatuh tu. Okay. So susah sikit mendalah ni. Okay, kita pegang. Okay, so cara yang kita boleh buat untuk mengurangkan shoulder sublux ataupun lemah semua ni. Okay, first kita bantu dia. Okay, sekarang dia kena stroke belah sini pula. Okay, so minta tangan dia, kita bantu. Okay, letakkan tangan di sisi. Okay, kalau ada towel ke apa, letakkan towel dekat sini, bawah tangan dia lah. Jangan bagi tangan dia terus rata. Bagi ada bola ataupun cari tuala sikit untuk bagi
tangan dia melengkung sikit lah. Jangan bagi terus tekan gini. Okey, itu satu. Satu lagi, pastikan dia punya siku dalam keadaan tegak. Okey. And then, okey, relax. Okey. So, kita akan minta pesakit untuk bawakan berat badan dia sedikit ke tangan yang lemah. Okey. So, kira tahan dalam 10 saat. 1, 2, 3, 10 and then lepas. Okey. And then boleh ulang lagi. Tahan. And then lepas. Okey. Okey. Cameraman okey? Tak tahu apa yang berlaku. Okey. Ini satu senaman yang boleh dilakukan lah. So, pastikan tangan dalam siku dalam keadaan tegak. Jangan bagi dia bengkok. So kita yang kat sebelah boleh bantu untuk stabilkan area dia punya siku. Ataupun tangan sebelah dia pegang siku dia bagi tegak. And then kita bantulah ataupun assist bawa badan ke arah belah tangan yang sakit. Okey, itu satu. Okey, ini satu senaman. Satu lagi yang kita boleh bantu untuk dia kuatkan balik otot dia adalah untuk ajar dia balik. Ajar dia, train dia balik untuk suruh dia cuba angkat bahu. Cuba angkat bahu. Okey, cara dia. Okey, Syamil cuba bahu angkat. Okey, yes. Bagi dia selalu suruh dia gerakkan bahu dia bagi angkat. So kita nak rangsangkan balik dia punya area otot sekitar bahu supaya dia tak terus lemah dan terus jatuhlah bahu dia. Okey, ni antara senaman-senaman simple ringkas yang anda semua penjaga ataupun anda sebagai pesakit mungkin boleh lakukan kat rumah. Kalau perlukan tak pasti, perlukan lagi macam maklumat lanjut, info lanjut, pergi dapatkan rawatan ke pusat fisioterapi yang berdekatan. Kalau anda berada berdekatan dengan Nilai, jangan lupa boleh datang singgah ke pusat rawatan kami yang bertempat di Nilai Impian. So, apa-apa kalau ada masalah, nak tahu pertanyaan lanjut ke apa, boleh drop komen kat bawah. Kami akan cuba untuk bantulah. Okey. Okey, kami rasa cukup sampai di sini. So kalau ada, kalau macam tadi saudari Fadilah Syam kata kalau nak tanya tips ke apa berkenaan pendapat ke, ingin dapatkan pendapat ataupun apa-apa macam mana nak merawat ke, perlu ke fisioterapi untuk stroke ke, boleh tinggalkan komen di bawah. Okey. So ataupun boleh hubungi kami di talian 014 910 1310. Okey, saya ulang lagi sekali, 014 910 1310. Ataupun kalau anda yang ingin mendapatkan info lanjut mengenai kesihatan, mengenai masalah fizikal seperti sakit belakang, sakit lutut, anda boleh lari ke laman web kami di www.ifitphysiotherapy.com.my. Okey, boleh juga layari di Twitter kami, Facebook dan Instagram. Kat situ kami ada kongsikan tips-tips senaman, macam-macam lah. So kat situ boleh tengok dan boleh belajar sesuatu daripada kami punya page. Okey, senang je, cari je iFix Physio. Okey, anda akan direct jumpa. Okey, itu sajalah daripada kami. So Syamil ada apa-apa? Tak ada. Okey. Okey, so insyaAllah kalau di Panjang Kat Umur kita akan jumpa lagi pada next session live kami, iaitu pada minggu hadapan lah. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Ya, jaga diri, okey? Kat luar sana, sentiasa cuci tangan, pakai mask dan jaga pergaulan anda dengan orang di luar sana. Okey, bye.